الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atim bil khair amma ba'd. Fitnah kubur. Fitnah ni maknanya ujian. Iaitu sesuatu suasana keadaan yang berlaku setelah seseorang itu dikebumikan. Setelah seseorang itu dikebumikan, setelah dia meninggal dunia, apa yang berlaku di dalam kubur? Okey, terus apabila tiba ajal seseorang, dia akan berada di alam barzakh, di mana kuburnya menjadi tempat persinggahan sementara. Meskipun bersifat sementara, namun di situlah dia akan menghadapi ujian. Ujian itu juga dinamakan oleh setengah ulama sebagai fitnah kubur. Okey. Dalam pelajaran kita yang lalu kita dah sebut apa makna alam barzakh. Apa makna alam barzakh? Selain daripada disebut alam kubur, suatu alam tempat kita berehat sementara sebelum pergi menuju ke negara akhirat. Disebut juga alam kubur ataupun alam barzakh. Sebab itu hilang kemusykilan bila orang kata macam mana ada siksa kubur kalau bagi seseorang individu, seseorang yang meninggal dunia dia tidak ada kubur. Macam mana nak azab dia? Kalau dia orang kafir atau bukan orang yang beriman, dia mati di angkasa, mati di dalam perut binatang buas, mati di dasar lautan, kubur tak tahu di mana. Macam mana nak kena siksa kubur? Di sinilah disebut sebagai alam barzakh. Bila sebut alam barzakh ni habis dia tak kira mati di mana pun. Suatu alam yang apabila manusia meninggal dunia dia berada di alam itu walaupun tidak ada kuburnya. Jadi okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma as-sabila yassara, tsumma amatahu fa aqbara." Maksudnya, kemudian jalan yang baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih. Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. Okey, summa as-sabila. Kemudian jalan. Sebahagian daripada ulama tafsir menyebut di sini jalannya, kemudian jalan yassarahu, memudahkan oleh Allah akannya. Tafsiran atau penghuraian yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan bagi manusia untuk memilih jalan kebenaran, jalan kesesatan, jalan petunjuk hidayah dan juga jalan yang sesat yang memesongkan manusia daripada kebenaran, jalan Islam, jalan kafir. Itu tafsiran yang pertama. Setelah Allah Ta'ala menjadikan manusia, Allah Ta'ala tunjuk dua-dua jalan. Jadi terpulanglah kepada manusia nak pilih jalan mana, jalan kebenaran ataupun kesesatan. Dalam keadaan memang dia tahu, Allah Ta'ala mudahkan. Kalau dia rasa nak baik, dia pilih jalan kebaikan. Sebaliknya begitu juga dia nak pilih jahat, dia pilih jalan kejahatan. Allah Ta'ala tak halang, tak sekat. Tapi kamu terima sendirilah akibat balasan di negeri akhirat hasil daripada pilihan masing-masing. Itu yang pertama. Yang keduanya, as-sabi di sini maknanya tariqu khurujihi min batni ummih. Jalan dia keluar daripada perut ibunya. Maknanya dimudahkan dia keluar. Sampai tempoh yang tertentu, seseorang bayi ini dilahirkan oleh ibu dia, dimudahkan dia keluar di atas muka bumi untuk melihat muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dia hidup di alam dunia. Setelah manusia hidup di alam dunia ni beberapa tempoh, beberapa masa, beberapa ketetapan yang Allah Ta'ala tetap bagi dia, berapa umur panjang dia, panjang umur seseorang, summa amatahu, kemudian Allah Ta'ala mematikan dia. Daripada sinilah sebahagian daripada dalil hujah ataupun bukti
adanya alam kubur dan adanya siksa kubur. Summa amatahu, kemudian Allah Ta'ala mematikannya, fa aqbarahu, maka mengebumikannya. Allah Ta'ala perintahkan supaya dia dikebumikan. Sebab apa manusia ini dikebumikan? Sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Sebab Allah kata dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah memuliakan anak Adam. Di dalam mentafsirkan ayat ini, para ulama menyebut bahawa manusia tidak boleh dibiarkan, ditinggalkan begitu sahaja setelah dia meninggal dunia, walaupun jasad orang kafir, apatah lagi jasad orang beriman. Dia kena disuruh tanam, supaya dia tidak rosak jenazah tersebut, mayat tersebut, sehingga menyebabkan mencemarkan alam, mengganggu orang di sudut bau dia yang busuk apabila tidak dikebumikan. Jadi orang kafir pun disuruh kebumikan. Kalau tidak ada daripada kalangan mereka yang nak menguruskan jenazah mereka. Lebih-lebih lagi orang Islam, selain daripada dikebumikan sebagai tanda penghormatan, memuliakan mayat orang Islam ini, diperintahkan oleh Nabi SAW, bila mati dia suruh buat apa? Dimandikan, dikafankan, disemayangkan, lalu dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Itu sebagai penghormatan kepada mayat anak Adam. Sebab Allah Ta'ala kata, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Jadi kematian juga adalah mulia, tidak boleh dilakukan sebagaimana binatang-binatang yang mati. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan, patutkah, layakkah, bolehkah, sesuaikah orang-orang yang melakukan kejahatan, maknanya orang-orang yang berdosa, orang kafir ataupun orang yang buat maksiat, mereka menyangka bahawa an-naj'alahum, bahawasanya kami menjadikan akan mereka, akan orang buat sayyiat tu tadi, kalladzina amanu, seperti orang beriman. Layakkah, bolehkah mereka menganggap kami memperlakukan mereka orang kafir ini sebagaimana kami memperlakukan kepada orang-orang yang beriman? Maksudnya, bolehkah mereka merasakan kami memberi layanan kepada orang beriman sebagaimana orang kafir? Tak patut, mana tak layak. Kami tak akan beri layanan macam tu. Anna ja'alahum, kami jadikan mereka itu kalladzina amanu wa 'amilus solihat, seperti orang yang beriman dan beramal soleh. Tak sama. Keputusan Allah, hukuman Allah, tindakan Allah, layanan Allah kepada orang kafir dengan orang beriman sama saja. Tak. Mahyahum wa mamatuhum, sama ada ketika hidup ataupun ketika mati. Ketika hidup pun Allah Ta'ala bagi jaminan, bagi layanan yang baik kepada orang beriman dengan dijanjikan beberapa ganjaran, imbuhan, kelebihan, fadilat, hasil daripada ibadat yang mereka persembahkan kepada Allah. Itu layanan dan janji Allah Ta'ala di atas dunia. Janji pada orang kafir pula berbeza, azab siksa yang sangat sakit, sangat menderita, sangat sengsara. Bukan kata di akhirat, bahkan dalam kubur lagi. Maknanya orang kafir duk anggap layanan yang sama. Tak. Orang beriman lain, orang kafir lain layanan dia. Sa'ama yahkumun, sangat buruklah apa yang mereka hukumkan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka i'tiqadkan, apa yang mereka anggap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghukum mereka sebagaimana dihukumkan kepada orang yang beriman. Sa'ama yahkumun, buruklah sangkaan mereka, apa yang mereka hukumkan, apa yang mereka tentukan, apa yang mereka andaikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut layanan orang kafir orang beriman tak sama. Di atas dunia ataupun ketika di akhirat nanti setelah mereka mati. Dalam hadis-hadis yang lepas kita dah baca kan semalam kan, orang beriman macam mana? Dijanjikan bila dia nak mati tu, malaikat datang beritahu hasil amalan di atas dunia, apa balasan. Lalu dia suka bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala suka bertemu dengan dia.
Sebaliknya orang kafir dekat nak mati itu dijanjikan dan dipamerkan azab yang akan menimpa dia. Dia pun tak suka bertemu dengan Allah. Bila dia mati, dia akan diberi balasan sekian-sekian, dia akan diseksa sekian-sekian, dia dikenakan hukuman sekian-sekian. Dia takut nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun benci nak bertemu dengan dia. Sebab itu layanan Allah terhadap orang beriman dan orang kafir ini berbeza di dunia dan juga di akhirat. Okey, terus. Wajib beriman yang tempat persinggahan yang pertama yang ditempuhi oleh seseorang setelah meninggal ialah alam barzakh. Dan disitulah dia berdepan dengan soalan daripada dua orang malaikat dalam kubur. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan semula roh, pendengaran dan penglihatannya. Kemudian dia ditanya oleh dua orang malaikat tentang Tuhan, agama dan Nabi-Nya. Mula-mula bila dia tarik nyawa seseorang, termasuklah kita sendiri, bila dah dalam hadis sebut kaum keluarga, sahabat handai, saudara mara yang menghantar pergi kubur balik, malaikat datang balik, diperintahkan tiup roh balik, dia boleh dengar balik. Dia boleh faham apa yang dia katakan. Sebab malaikat nak tanya tadi. Bila tanya, dengar suara malaikat, maka dia boleh jawab apa yang ditanya. Kalau dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka dikembalilah roh masuk dalam badan dia balik. Mula-mula ditarik kan, diletakkan di atas langit satu tempat yang dihimpunkan roh orang beriman dan juga roh orang kafir, tempat yang berbeza. Jadi dalam hadis yang kita akan baca ni, dimasukkan balik roh dia ke dalam badan dia. Okey, terus. Orang yang meninggal itu akan memperoleh nikmat atau diazab mengikut keelokan atau keburukan jawapan yang dikemukakan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan, pernah suatu ketika apabila selesai mengebumikan jenazah, Rasulullah SAW berdiri di tepi kuburnya dan bersabda. Okey. Jawapan itu bukan hasil daripada bacaan dia ataupun hafalan dia. Manusia termasuk kita sendiri mati besok, bukan apa yang kita hafal. Soalan macam ni jawapan dia ni, soalan macam ni jawapan dia ni. Hasil daripada hafalan dia, apa yang dia tahu, apa yang dia baca. Dia jawapan itu berdasarkan kepada amalan yang kita duk buat atas dunia ni. Kita mati, kita jawab yang tu. Kita jawab apa yang pernah kita buat. Sebab itu bila seseorang itu meninggal dunia, tak perlu nak ajar dia orang duduk di atas kubur tu. Bila dua orang malaikat datang kepada kamu, jawablah dengan lidah yang fasih. Jangan kamu takut dan gentar, kerana mereka berdua adalah makhluk Allah seperti kamu. Dia sedap bercakap. Dia duduk di atas, hak kawan duduk di bawah ni yang gelabah nak jawab ni. Jadi tak perlu dia ajar. Yang nak ajar, dia nak jawab tu amalan dia. Ajar pun dia tak boleh jawab juga kalau dia tidak beramal. Senang nak kita nak beritahu kan, nak menenangkan dia, nak mententeramkan jenazah dalam kubur ni. Jangan kamu takut dan jangan kamu gentar. Jawablah dengan lidah yang fasih. Mereka berdua adalah makhluk Allah seperti kamu. Kalau dia tak beriman ataupun tak beramal, boleh ke dia jawab dengan lidah yang fasih? Boleh ke ketenangan, ketenteraman yang disebut di atas yang orang yang ngajar tadi, jangan takut, jangan gentar, nak bagi dia tenteram, tak takut kan? Dia tak takut kan duduk dalam kubur tu, sebab yang nak kena jawab dia bukan orang atas tu. Kalau dia tak beramal, dia tak boleh jawab. Tak selalu ajar lah macam mana pun. Jadi dia panggil apa? Sia-sia duk ajar, sebab yang jawab tu amalan dia, bukan hasil daripada apa yang kita ajar. Okey, terus. Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbiti fa innahu al-ana yus'alu. Maksudnya, pohonlah keampunan untuk saudara anda dan pohonlah agar dia diberikan keturunan, sesungguhnya dia sekarang sedang disoal. Okey. Jadi Rasulullah sendiri dia suruh apa? Orang yang menguruskan jenazah, orang duduk atas kubur ni, dia suruh berdoa kepada Allah. Doa yang dapat membantu mayat dalam kubur. Istaghfiru li akhikum. Minta ampunlah kepada Allah untuk saudara kamu. Akhikum innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara kamu saudara seagama. Dan mintalah baginya untuk mayat tadi bi tathbit maknanya sabbata yusabbitu tasbitan, supaya teguh.
Apa maksud teguh di sini? Di antaranya kita doa Allahumma sabbithu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Teguhkan, maknanya tetaplah pendirian dia dengan kalimah yang dia pernah tuturkan di atas dunia. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya bila malaikat tanya nanti, dia boleh jawab lah. Dia boleh jawab. Bukan kita ajar supaya dia jawab begini. Kita hanya disuruh oleh Rasulullah berdoa kepada Allah supaya dia mampu jawab. Di atas dunia itulah kalimah yang dia pegang, dan itulah kalimah yang dia amalkan, dan itulah kalimah yang sentiasa diingati di dalam hati dia, iaitu kalimah syahadah, supaya dia tetap dalam kubur pun dia nak jawab yang tu. Dia sebut atas dunia la ilaha illallah kan, dan Allah Ta'ala kata afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Hak tu dia duduk zikir tu, supaya dalam kubur nanti pun dia tetap, dia tak ubah. Allah Tuhan dia, dia bersaksi tu Allah Ta'ala Tuhan dia, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Okey, terus. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik menjelaskan, Nabi SAW bersabda, Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwli wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'a li'alihim atahu malakani fa'aq'ada فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلى الثقلين. Nabi SAW bersabda, seseorang hamba apabila diletakkan di dalam kubur, apabila dikebumikan, ditanam dalam kubur, idza wudi'a fi qabrihi, lalu berpalinglah, maknanya orang-orang yang mengutus dia tu berpaling, pergilah maknanya sahabat anda dia, sehingga mayat dalam kubur ni la yasma'u qur'ani 'alihim, didengarlah tapak kaki orang di atas kubur tu tadi. Waktu datang dua malaikat, atahu malakani fa'aqadahu, memperdudukkan akannya, fayaqulani, dua-dua orang berkata lahu, berkata baginya, tanya bagi dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu nak sebut, apa yang kamu nak katakan tentang seorang lelaki hak orang nak kata dia nabi ni, kamu kenal tak dia, kamu nak cakap apa jawapan kamu tentang lelaki ni, yang dia ni, tentang lelaki yang disebut sebagai Muhammad ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, dia kata di sini, fayaqulu asyhadu annahu abdullah. Mayat ni kalau dia beriman, dia kata apa dia? Aku bersaksi bahawasanya dia adalah hamba Allah Ta'ala dan pesuruhnya. Lalu dia kata, fayuqalu, dikatakan kepada mayat tadi, seseorang yang dikebumikan, yang mati tadi, yang dikebumikan dalam kubur, unzur ila maq'adika minan nari abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Kamu tengoklah tempat kamu dalam neraka, dan Allah Ta'ala telah menggantikan akan engkau oleh Allah dengannya, dengan tempat tinggal itu tadi di dalam syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Lalu dia nampaklah tempat dia di dalam syurga, diperlihatkan oleh malaikat ini tempat dia di dalam syurga. Wa ammal kafiru, ada pun orang kafir pula, awil munafiqu, ataupun orang munafik, fayaqulu lahu, fayaqulu, bila ditanya kenal tak orang yang disebut Muhammad ni, kamu kenal tak dia? La adri kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku tak tahu. Orang kata dia nabi, orang kata dia rasul, aku pun katalah dia rasul, aku sendiri tak kenal dia. Aku sendiri pun tak kenal dia. Orang kata dia nabi, kata dia rasul.
Tapi orang beriman tadi kata memang kami beriman, dia adalah hamba Allah dan pesuruh Allah. Jadi orang munafik dia kata kami tak kenal. Orang manusia kata macam tu, kami pun kata. Lalu dia kata kepada dia, kamu tak tahu dan kamu tak baca. Kamu tak tahu, kamu tak baca ke dalam Quran sebut ada nama dia? Kamu tak tahu dan kamu tak baca. Lalu dipukul dengan besi, dengan pemukul daripada besi, suatu pukulan di antara dua telinganya. Dia menjerit sehingga kedengaran jeritan itu orang-orang yang sekelilingnya, maknanya mayat-mayat yang ada dalam kubur. Melainkan dua manusia yang tak dengar, hak hidup, jin dan juga manusia tu tak dengar. Kalau dengar semua takut. Kalau dengar semuanya takut. Maknanya kenapa jeritan suara ini dia berada di alam gaib dah. Siapa-siapa pun tak boleh nak kenal. Siapa-siapa pun tak boleh nak kesan macam mana. Nabi sebut yang tahunya orang yang mati juga. Orang hidup atas dunia ni memang tak diperdengarkan. Kalau dengar ni habis maknanya manusia akan jadi takut, boleh mati pun boleh jadi. Hasil jeritan orang yang kena seksa di dalam kubur. Okey, terus. Nikmat atau azab dikenakan kepada orang yang meninggal terhadap roh dan jasadnya sekaligus menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Keterangan di atas menjelaskan ahli kubur hidup dan merasai nikmat dan azab meskipun jasad mereka hancur. Cuma cara perolehan nikmat dan azab itu sahaja melibatkan perkara ghaib dan tidak diketahui hakikatnya. Keadaan orang yang mati di dalam kubur sama dengan orang yang tidur dari segi melihat benda-benda yang menyeronokkan dan menyedihkan yang tidak dapat dilihat oleh orang yang berada di sekitarnya. Orang yang mati lemas, terbakar atau dimakan binatang buas tetap akan disoal mengikut cara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Walau bagaimanapun para nabi, kanak-kanak kecil dan orang-orang yang mati syahid tidak akan menghadapi soal kubur. Kedudukan kubur untuk umat lain. Berdasarkan laporan daripada Imam Hakim dan Tirmizi, umat pada zaman dahulu apabila diutuskan Rasul dan mereka beriman dengan Rasul itu, mereka dikira selamat. Sebaliknya jika mereka mengingkari Rasul tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menjerakan azab ke atas mereka. Namun setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat kepada sekalian alam, Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan azab dan memberi peluang yang luas untuk seseorang menerima Islam atau memilih kekufuran secara terang-terangan, atau beriman secara zahir dan menyembunyikan kekufuran secara batin, yakni munafik. Setelah mereka meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dua orang malaikat datang menguji mereka di dalam kubur. Jadi umat yang terdahulu kalau lawan Nabi terus Allah Taala datang azab. Maknanya umat ni Allah Taala tangguh supaya beri peluang, bagi ruang untuk insaf, bertobat, kerana kasih kepada Nabi SAW. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun. Maksudnya, kerana Allah tak membezakan yang jahat, yakni golongan yang ingkar, dari yang baik, golongan yang beriman, dan menjadikan golongan yang jahat itu setengahnya bersatu dengan setengahnya yang lain, lalu ditimbunkannya kesemuanya serta dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi semua hukuman, tindakan, keputusan, layanan yang berbeza itu kepada orang beriman lain layanan Allah Ta'ala atas dunia, dalam kubur, di akhirat. Orang kafir lain, untuk membezakan antara orang baik dan orang jahat. Allah Ta'ala tak akan memberi layanan yang sama, baik, jahat, kafir, beriman, kaki maksiat, kaki beribadat, sama je tak. Untuk membezakan orang baik dengan orang jahat. Maknanya inilah hukuman Allah, keputusan Allah. Inilah keadilan daripada tindakan Allah Subhanahu Wa Taala dan ketentuan Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Maksudnya, Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalimah yang disebut tu kan, kalimah tauhid, kalimah pengesakan Allah, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tu,
dia tetap tidak goyang. Maknanya dalam kubur di atas dunia dia sebut macam tu. Dalam kubur ditanya tentang Allah dan Rasul, dia boleh jawab dengan fasih. Di akhirat pun dia berpegang dengan kalimah itu. Dia berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan, dengan pendirian yang kukuh. Jadi Allah Taala kata yusabbitullah. Allah Taala menetapkan. Ada pun orang kafir dia goyang. Sebab apa dia goyang? Sebab dia Nabi tadi, dia dengar orang kata Muhammad, dia Muhammad. Aku sendiri pun tak berapa kenal. Aku sendiri tak kenal. Jadi Allah Ta'ala kata melalui malaikat tu, disuruh malaikat tanya tadi, kamu tak kenal dia, kamu tak baca dia. Ada pun orang beriman yang kenal Nabi Muhammad ni, kalimah syahadah ni, di atas dunia dia kenal. Dalam kubur pun dia tetap dengan pendirian tu. Di akhirat pun tetap dengan pendirian tu. Sebab itu kita di atas dunia sebut la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita sebut dengan faham. Hari itu banyak kali kita ulang. Apa makna asyhadu situ? Asyhadu tu apa makna? Jangan awak nak kubur nak jawab lagu mana ni? Asyhadu. Aku bersaksi maknanya ana aqiru, ana a'lamu, ana a'tarifu, ana atayaqqanu, ana afhamu. La ilaha illallah. Aku yakin, aku faham. Aku sedar, aku iktiraf. Aku mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga. Makna ana aqiru, ana atayaqqanu, ana a'tarifu, ana afhamu. Aku iktiraf, aku yakin, aku sedar, aku faham bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Allah. Maknanya itu yang kata tak goyang. Sebab dia faham sungguh. Kalimah itulah yang dipegang atas dunia, dipegang dalam kubur dan juga dipegang di akhirat. Okey, terus. Dan Allah menyesatkan orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Menurut Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fitnah kubur juga terkena kepada umat terdahulu, meskipun dalil-dalil yang ada menjelaskan fitnah dan soal kubur hanya berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Namun ia juga tidak menafikan kepada umat-umat yang lain. Walaupun dalam hadis Quran hadis cerita umat Nabi Muhammad ni ada fitnah ujian siksa kubur kan. Tetapi pendapat beberapa orang ulama, termasuklah Imam Qurtubi dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia kata umat dulu pun kena sama. Sebab mereka mati, mereka dikuburkan dan mereka juga berada di dalam alam barzakh. Maknanya kedudukan sama umat Nabi Muhammad dan juga umat yang terdahulu. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.